The mission is clear. Kita juara. We are the champions 2017. We must be obvious and clear and state our intent from early on that in 2017 tidak ada pilihan lain. Kita akan muncul juara Sukan C pada tahun 2017. Apa yang saya nak bahawa kejayaan beliau ini jangan terhenti. Let's not stop here. Let's use beliau as a basis for us to move forward untuk mencapai kejayaan yang lebih besar lagi. Saya rasa, tadi duk kira lah. Saya rasa tahun ni Sukan C, Syah, kita punya emas tu, bilangan emas, lain macam. Lain macam, eh? Lain macam. Semangat tu. Saya pun boleh rasa semangat tu. Semangat dan peringkat emas mesti dapatnya lah. Mesti dapatnya. Memang. Banyak sasaran peringkat emas dalam kategori-kategori yang dipertandingkan. Tapi secara keseluruhan saya pasti dengan semangat kesukanan yang ada pada para atlet mewakili Malaysia, tim Malaysia kita boleh mencapai sasaran atau lebih daripada sasaran yang diletakkan. Dan saya rasa lega. Saya rasa lega. Kenapa? Sebab Tasnim daripada luar tadi makan. Main cak lempok dan bersama saya balik ke sini. Lega lah saya. Lega lah, ada berteman. Ada berteman. Tapi rugilah tak dapat makan apa Malik. Oh, kan? You dah makan tadi ya? 2 dah belasah tadi. Okey, jadi kita berbalik bercerita mengenai semangat kesukanan dan juga Sukan C. Kita nak cungkil sedikit rahsia di sebalik pasukan hoki Malaysia. Di mana untuk makluman anda, kalau dalam penganjuran Sukan C 2 tahun yang lalu, kita telah mendapat pingat emas bagi hoki. Tahun ini sasaran yang sama, yang perlu dicapai, digalas, dan mungkin ada sedikit cabaran dari segi corak permainan dan juga banyak lagi yang kita nak kupas sebenarnya. Bersama kita pada pagi ini, Profesor Dr. Syamala Subramaniam, Timbalan Presiden Konfederasi Hoki Malaysia. Apa khabar? Khabar baik. Adakah skuad kita telah bersedia? Tunggu masa je. Kita mentally, physically, semua dah bersedia. Ya, saya rasa Sukan C ini sangat penting lah sebab pada tahun ni kita jadi tuan rumah dan jadi walaupun kita dah pergi ke Piala Dunia, Sukan C ini sangat-sangat penting untuk kita lah. So, lagi-lagi pun kita jadi tuan rumah. So memang kita ingin mempamerkan prestasi terbaik kita di tanah air sendiri.
Prof, bercakap tentang pasukan hoki ni. Kita sudah ada nama di peringkat antarabangsa. Tapi untuk mengekalkan momentum, sudah pastinya atlet-atlet kita mempunyai kedayaan keupayaan mental yang tinggi untuk menghadapi tekanan tu. Macam mana pasukan hoki kita? Actually, pasukan hoki kita lelaki dan perempuan memang bekerja dengan begitu keras lah. Dan saya rasa Konfederasi Hoki Malaysia bermula dari tahun 2015. Memang kita telah membuat satu perangkaan yang baru lah. Dari segi kita membawa satu technical director dari Wolf dan beliau telah memberi satu pembaruan yang baik lah untuk menjadi pelengkap kepada jurulatih kita yang ada macam Steven, Coach Dharma, Coach Gopi, Coach Amin dan sebagainya lah. Jadi dari segi Konfederasi Hoki Malaysia memang kita telah merancang untuk sampai ke Piala Dunia, Olimpik, dan Sukan Si merupakan satu milestone yang sangat penting untuk kita lah. Platform terbaik sebenarnya untuk melatih mereka. Betul. Okey, difahamkan bagi Sukan Si KL 2017 yang bakal berlangsung 19 hingga 30 Ogos ini, ada sedikit perbezaan dari segi mungkin kalau sebelum ni hoki di luar kita outdoor kan. Difahamkan kali ini ia akan dianjurkan indoor di dalam, dan ini juga merupakan sedikit cabaran. Saya pasti mereka boleh, tapi dari segi corak permainan, strategi macam mana? Actually tahun ni memang satu penghormatan kepada hoki lah, sebab 4 acara ditawarkan berbanding dengan kebiasaan 2. Untuk outdoor hoki memang menjadi acara biasa untuk kita lah. Jadi pada tahun ni merupakan acara indoor yang menjadi acara tambahan. Jadi memang indoor hoki ni bukan merupakan salah satu fokus sebelum ini lah. Tetapi selepas Majlis Olimpik Malaysia kita mengumumkan bahawa dia akan menjadi satu acara, jadi pingat emas tu sama nilai dia dengan outdoor lah. Jadi kita telah membuat satu perancangan yang spesifik untuk indoor hoki ni. Dalam dewan lah. Jadi dia memang baru untuk Sukan Si. Sebelum ni tak ada kan indoor hoki. Semua outdoor selama ni kan? Betul. Tapi tak apa, saya rasa indoor atau outdoor kita masih boleh bersemangat nak menyokong pasukan hoki. Okey, bercakap tentang pasukan hoki yang sedia ada ni, Prof. Bagaimana dengan pemain yang sedia ada sekarang ni? Adakah pemain yang sama yang bermain untuk pingat emas yang sebelum ini ataupun ada pemain-pemain baru dan bagaimana? Dia ada pemain lama pun kita ada dan pemain baru daripada skuad pembangunan kita, sebab pada kali ini kita ada 2 skuad. Skuad A kita dan juga skuad pembangunan kita lah, yang telah ditransform kepada skuad dalam diserap Dewan. Masuk ke dalam diserap masuk. Jadi kita sentiasa mewujudkan supaya terdapat pemain yang mempunyai pengalaman yang banyak dan juga pemain baru. Jadi kitaran tu memang kita maintain sentiasa lah. Okey, dan kalau sebelum ini 2 minggu yang sudah, apabila saya bercakap dengan pasukan taekwondo Malaysia, mereka sehingga menjalankan latihan di Korea Selatan. Kenapa? Nak memastikan siap sedia tu dari segala sudut dan pengalaman mereka di sana juga. Jadi bagi pasukan hoki Malaysia, mungkin dari segi latihan yang telah pun dijalankan, saya pasti berapa lama sebelum ni, jadi macam mana? Actually latihan kita boleh dikatakan dah 2 tahun lah. 2 tahun selepas Sukan Si yang lepas terus bermula. Betul lah. Kita start sebab memang especially pasukan lelaki dan perempuan dua-dua telah pergi ke London dan Belgium 2 bulan yang lepas untuk Piala Kelaikan Dunia. Jadi dari segi persiapan kita tie up together lah SEA Games dengan yang tu. Jadi kita ada banyak tour di Europe, di Australia. Kita telah bermain dalam Liga Australia buat pertama kali dalam sejarah Liga Australia, dia menjemput pasukan luar. Lepas tu ke New Zealand dan banyak tim akan datang lah. Contohnya Western Australia pun akan datang ke Malaysia pada awal Ogos untuk membuat latihan bersama untuk sukan dalam Dewan. Okey, Syah, yang ni kalau kita nak kongsikan bersama penonton kita, Prof, yang sedang berlangsung ni permainan ini kelayakan Piala Dunia. Betul. Oh, ini dia kita kongsikan masa ni. Nampak tu? Dia semangat dia lah, macam bila skor 1 pun nak meraihkan kemenangan tu. Itulah semangat dia. Betul, ya. Okey. Jadi kalau macam apa yang kita nampak di skrin adalah mereka bersungguh-sungguh bermain, tapi di sebaliknya saya kira dari segi fizikal pasti mereka sudah bersedia. Yang pentingnya dari segi mental juga, memainkan satu peranan yang cukup penting dalam memastikan emosi yang stabil apabila berdepan dengan pasukan lawan kan. Mungkin
Macam mana dari segi persediaan mental juga? Jurulatih kita memang membuat banyak persiapan lah dari segi mental, dan saya sangat kagum lah selalu dengan pemain kita, sebab saya rasa mental mereka sangat kuat dan sangat fokus dan sangat stabil. They're very cool characters. Jadi tapi fokus mereka sangat baik lah dari segi nak berhadapan, especially nak menang, nak raihkan pingat emas tu satu. Dari segi tekanan juga mungkin lebih pressure sebab kita di tuan rumah kan di sini. Jadi harapan kekalahan itu bukan satu pilihan. Betul, kan? Exactly. Memang mesti menang. Mesti menang. Jadi kalau kita cakap tentang mesti menang ni, persiapan ni mesti orang kata kau-kau lah kan. Betul. Jadi mungkin ada jadual yang disiapkan untuk tim kita, pasukan kita, yang mana mereka mungkin ada masa untuk berehat dan sebagainya. Ada apa susunan jadual yang diadakan sekarang? Actually bagi mereka adalah dalam latihan sepenuh masa. Tapi di antara tu mereka ada yang belajar, ada yang terdapat masa untuk berehat lah. Tetapi latihan mereka sangat padat lah. Memang saya sangat tabik pemain-pemain kita sebab latihan tidak senang. Tidak mudah. Memang tidak mudah. Dia pagi dia training, lepas tu physical training dia orang pun sangat tinggi. Apa saja nak dilakukan, janji mencapai sasaran dan dilakukan yang terbaik untuk pasukan Malaysia sendiri. Jadi apa yang kita tunjuk di sini adalah sedikit sebanyak dalam sinar Kuala Lumpur 2017 Sukan C ke-29, kita akan menjadi tuan rumah. Okey, dan sasaran dah diletakkan, pastinya kita mahukan pingat emas. Jadi selepas ini bagaimana hala tuju mereka? Okey, selepas ini memang untuk dua-dua pasukan adalah untuk melayakkan diri ke Sukan Olimpik. Jadi tahun depan Sukan Asia sangat penting untuk kita lah. Jadi perangkaan kita adalah untuk Sukan Asia, especially untuk hoki lelaki adalah untuk dapat emas. Dan selepas ini kita ada Piala Asia, kelayakan dunia benua di Kakamegahara dan di Bangladesh. Lepas tu kita ada Commonwealth Games pada tahun depan. Jadi memang dia akan berterusan lah. Satu jadual yang padat untuk pasukan hoki kita. Sangat. Sebab itulah rakyat Malaysia di luar sana perlu menyokong, kita perlu memberi sokongan penuh terhadap pasukan hoki kita dan juga pasukan-pasukan lain yang telah bertunggu lumus. Kalau tengok jadual tadi bukannya senang untuk ada slot untuk bersantai, tapi nampaknya jangan mimpi, tak ada santai-santai. Tak ada slot untuk apa balik Okey. Dan dari segi pasukan wanita pula, bagaimana? Sebab biasa kita tahu kalau hoki, kita lelaki, tahu our stronger team is the pasukan lelaki, tapi bercerita mengenai persiapan bagi pasukan hoki wanita pula bagaimana? Dari segi Konfederasi Hoki Malaysia memang kita tak bezakan lah dari segi persiapan lelaki dengan perempuan. Memang di bawah kepimpinan Datuk Seri Subhan kita dapat sama investment for the girls, dan persiapan mereka sama macam lelaki sebab pergi ke Belgium hari itu. Jadi memang kita ada banyak latihan luar negara. Kita ada banyak Coach Terry Walsh pun ada bersama kita. Jadi pasukan hoki wanita kita memang nampak peningkatan yang sangat baik berbanding dengan sebelum ni lah. Sebelum ni pun memang baik, tapi sekarang sebab terdapat banyak pendedahan, lepas tu kita ada banyak latihan kita pun berubah. Jadi Coach Dharmaraj pun telah membuat satu peningkatan yang baiklah kepada pasukan hoki wanita, dan mereka pun saya rasa pada kelayakan Liga Dunia yang lepas di Belgium telah mempamerkan satu prestasi yang sangat baiklah di Belgium. Walaupun kita tidak layak ke Piala Dunia, tapi memang peningkatan nampak tinggi, dan saya rasa dari segi pingat emas untuk hoki wanita di Sukan C memang ketara mereka akan dapatlah. Kalau kita tengok di skrin sekarang, kalau boleh kongsikan, Prof? Betul. Yang ini adalah mereka main yang ini merupakan satu sejarah lah untuk kita sebab kita layak ke Piala Kelayakan Dunia round ketiga semi-finals di Belgium. Tapi ini adalah di Malaysia, dan kita telah mengalahkan pasukan Itali untuk layak ke final pada masa tu, dan terus layak ke semi-finals di Belgium. Satu sejarah round 3 kita. Jadi memang sesuatu permainan yang amat bersejarah untuk kita lah pada masa tu. Cara main pun dah semangat tu. Lain macam. Ingatlah kaum lelaki je terror hoki. Tengok wanita pun boleh menguasai hoki ni. Bagus sebenarnya. Okey. Jadi mewakili semua. Pastinya mungkin ada, saya pasti mereka juga sedang menonton kini. Jadi harapan apa yang boleh disampaikan kepada mereka? Pastinya mereka semua dah tahu kan, physically, mentally semua dah tahu, tapi mungkin di saat ini ada sedikit pesanan untuk mereka, para pemain dan juga secara keseluruhan warga Malaysia yang bakal menjadi penonton dan penyokong setia semua sukan, terutamanya hoki. Saya rasa Sukan C ini sangat pentinglah bagi kita sebab dia bila kita main dengan negara jiran kita,
especially di tanah air sendiri, dia is a different game completely lah. Saya sebagai timbalan CDM di Sukan C yang lepas di Singapura, memang perasaan pada masa game tu akan menjadi berbeza sebab penyokong negara jiran pun akan datang, penyokong kita pun akan datang. Jadi secara mental tu memang saya rasa mereka bersedia, tetapi saya rasa pemain-pemain pun hendak memberi terbaik lah. Jadi bila saya tengok keempat-empat pasukan kita, memang mereka tidak mengambil ringan dan memang mereka ingin mempamerkan satu yang rakyat Malaysia boleh berbangga lah. Di sini pun saya dah rasa semangat. Betul. Meremang dulu rumah saya ni. Okey, jadi apa pun kita ucapkan yang terbaik. Sasaran telah pun diletakkan, pingat emas menjadi buruan pastinya. Betul. Jadi kami di sini ucapkan yang terbaik. All the best, semoga maju jaya. Kepada RTM sebab memberi satu slot yang penting untuk kita lah. Memberi sokongan ya. Betul. Jadi peranan rakyat Malaysia sekarang ni, kita perlu memberi sokongan penuh seperti mana kita war-warkan awal tadi. Kita kena memberi satu sokongan yang luar biasa sebab Sukan C diadakan di Malaysia tahun ni. Ya, dan acara Dwi tahunan. Jadi kita menjadi tuan rumah. Betul. Jadi Syarin ada kongsikan di pagi hari tadi macam mana kita boleh beli tiket dan sebagainya. Nanti kita akan war-warkan lagi sebelum tamat Selamat Pagi Malaysia. Tapi buat masa ni, tadi Cak Lempong tu kita nak sambung tapi cuaca. Oh, patut tak diteruskan. Tidak, saya dah lama lagi. Saya pun main Cak Lempong tadi tu. Tasnim pun dah mencuba. Saya lepas ni saya pula. Cuaca menjadi penghalang. Jadi kita pun nak tahu sekarang ni pada ketika ini apa cuaca. Dapatkan laporan Kaji